Maka dia ceritakan kepada Waraqah bin Nawfal, maka Waraqah bin Nawfal kata itu adalah malaikat Jibril yang satu ketika dahulu pernah diutus kepada Nabi Musa, dan sekarang dia telah diutus kepada engkau wahai Muhammad, menunjukkan engkau telah dipilih menjadi Rasul akhir zaman ini. Alangkah bagusnya kalau aku masih hidup ketika engkau diusir keluar daripada kota Makkah ini. Kalaulah aku ketika itu masih hidup, nescaya aku akan menolongmu, mempertahankanmu sedaya upayaku wahai Muhammad. Wa ta'lamu ta'lamu tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatta an tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajlah mardati wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil surah-surah daripada juzuk Amma, dan kita dah baca beberapa surah sebelum ini. Jadi malam ni insya-Allah kita sambung bacaan tafsir kita sampai surah Al-Balad, suratul Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Jadi ayat yang pertama surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini. Al-Balad ini maksudnya negeri. Balad maksudnya negeri. Okey, Jadi negeri apa yang dimaksudkan di dalam surah Al-Balad ini? Negeri yang dimaksudkan dalam surah Al-Balad ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah yang dimaksudkan dalam surah Al-Balad ini. Jadi ini menunjukkan kemuliaan kota Makkah. Kota Makkah ini dipanggil Ummul Qura, ibu kepada segala kampung. Ibu Ummul Qura, ibu kepada segala kampung. Kerana kampung di sini bukanlah kampung kita maksud dia, di atas muka bumi ini tempat yang mulia adalah kota Makkah. Subhanallah. Jadi kota Makkah itu tempat kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang lahir di kota Mekah dan membesar di kota Mekah. Jadi rasa cinta kepada kota Mekah itu sudah pasti ada dalam hati Nabi SAW. Mesti kita, kalau kita sayang negeri kita, negara kita, tanah air kita, begitu juga Nabi SAW. Tiba-tiba baginda dihalau keluar daripada kota Mekah. Maka sedihnya Nabi SAW apabila dihalau keluar daripada tanah air sendiri. Bagaimana rasanya kalau kita hari ini diusir daripada tanah air kita sendiri? Masya Allah, betapa sedihnya kita. Sehingga Nabi SAW ketika kali pertama mendapat wahyu, di Gua Hira, maka Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kerana apa? Kerana pertama kali dapat wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril dan tak tahu apa yang telah terjadi. Tak tahu apa yang telah terjadi. Nabi pun tak tahu yang baginda telah dipilih untuk menjadi Nabi. Dia pun tak tahu. Subhanallah. Maka baginda pulang ketakutan ke rumah Siti Khadijah, isteri Nabi SAW. Maka ceritakan perkara itu kepada isteri baginda Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah ni dia panggil sepupu dia. Sepupu dia nama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ketika itu telah tua, dah berumur tua dan telah buta mata dia. Dan dia ni orang ahli kitab. Dia ni ahli kitab, maksud dia orang yang mempelajari ilmu kitab. Kitab yang betul. Kitab Taurat dan kitab Injil yang betul punya, versi yang betul punya. Maka mereka zaman dulu ada belajar, namakan ahli kitab. Zaman sekarang dah tak ada dah. Yang versi yang betul tu dah tak ada dah zaman sekarang. Maka Waraqah bin Nawfal ni dipanggil Siti Khadijah, datang ke rumah dia tengah malam.
Maka ceritakan perkara tersebut kepada Waraqah bin Naufal. Cuba kamu dengar apa yang diceritakan ini. Maka setelah Waraqah bin Naufal dengar daripada mulut Nabi SAW bagaimana malaikat Jibril tu datang peluk baginda dan kata iqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca surah Al-Alaq itu 5 ayat tu. Maka dia ceritakan kepada Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal kata itu adalah malaikat Jibril yang satu ketika dahulu pernah diutus kepada Nabi Musa, dan sekarang dia telah diutus kepada engkau wahai Muhammad, menunjukkan engkau telah dipilih menjadi Rasul akhir zaman ini. Alangkah bagusnya kalau aku masih hidup ketika engkau diusir keluar daripada kota Makkah ini. Kalaulah aku ketika itu masih hidup, nescaya aku akan menolongmu, mempertahankanmu sedaya upayaku wahai Muhammad, kata Waraqah bin Naufal. Tapi dia ketika itu telah tua. Dia kata kalaulah aku masih hidup lagi ketika satu hari nanti kamu akan diusir daripada bandar ni. Maka Nabi pelik. Ketika dia ceritakan begitu, maka baginda berkata, awamukhirijiyahum, saya akan diusir daripada bandar ni, saya akan diusir daripada kota Mekah. Kenapa pula saya nak usir daripada kota Mekah? Saya tak ada buat apa-apa masalah pun, kata Nabi. Nabi digelar Al-Amin, orang yang amanah, yang jujur, dipercayai. Kenapa saya nak diusir daripada sini? Saya tak buat apa masalah pun. Waraqah bin Naufal kata begini, wahai Muhammad, setiap orang yang pernah dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul seperti kamu ini, semua mereka akan ditentang oleh umat mereka. Termasuklah kamu. Kamu pun akan ditentang oleh umatmu. Mereka akan melawanmu, menentangmu sampai mereka akan mengusirmu daripada kota ini. Maka Nabi SAW terkejut ketika itu. Dan setelah 13 tahun berlalu, Nabi SAW menyampaikan dakwah selama 13 tahun di kota Makkah. Akhirnya berlaku peristiwa yang diceritakan oleh Waraqah bin Naufal itu betul-betul berlaku. Ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan ketika itu Waraqah bin Naufal pun dah tak ada, dia dah meninggal dunia. Masya Allah. Maka panjanglah perjalanan usaha Nabi SAW ini demi kasih sayang kepada umatnya. Maka itu penat jerih yang diberikan oleh Nabi SAW. Dikatakan bahawa sejak Nabi SAW mendapat wahyu, tidak ada lagi kerehatan dalam hidup Nabi SAW. Tak pernah cukup rehat, tak pernah cukup tidur, tak pernah hidup mewah, tak pernah makan kenyang. Sejak mendapat wahyu sampailah hujung usia Nabi SAW, bermulalah episod yang baru. Tidak ada lagi kerehatan dalam hidup Nabi SAW. Siang malam Nabi keluar menyampaikan dakwah untuk kebaikan umatnya. Maka itulah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan Nabi SAW korbankan segala-galanya untuk umat baginda, lebih daripada keluarga baginda sendiri. Baginda fikirkan setiap hari, bukanlah yang difikirkan itu kemewahan keluarga baginda, tetapi difikirkan bagaimana umat ini dapat selamat daripada api neraka. Itulah kerunsingan Nabi SAW siang dan malam, pagi dan petang. Sampailah baginda SAW diusir keluar daripada kota Mekah. Baginda berhijrah ke kota Madinah. Baginda keluar daripada kota Mekah. Baginda jalan sikit, Nabi tengok ke belakang, tengok ke Mekah. Nabi jalan sikit, Nabi tengok ke belakang, kota Mekah. Berat hati nak meninggalkan kota Mekah. Dan Nabi SAW berkata, wahai Mekah, alangkah mulianya engkau. Kalaulah tidak kerana kaummu ataupun penghunimu menghalau aku, mengusir aku, nescaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu wahai kota Mekah. Begitu pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat. Maka meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, kota ini, iaitu Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad halal di negeri ini. Maka wa anta hillun bihadzal balad, ada beberapa tafsiran
para ulama. Ada yang mengatakan wa anta hillun bihadzal balad, engkau halal di negeri ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kecam perbuatan orang-orang musyrikin yang menghalau Nabi SAW seolah-olah baginda itu orang asing. Walhal Nabi SAW, kita kata anak jati kota Mekah, anak jati kota Mekah, tapi kenapa diperlakukan sedemikian? Kenapa diperlakukan seolah-olah baginda itu orang asing sehingga terpaksa keluar daripada kota Mekah? Maka ada yang mengatakan maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan orang-orang musyrikin yang menindas Nabi SAW dan para sahabat. Ada yang mengatakan wa anta hillun bihadzal balad, hillun ini maksudnya engkau pasti akan datang semula. Pasti engkau akan datang semula ke negeri ini wahai Muhammad. Maksudnya Allah menghiburkan hati Nabi SAW. Walaupun engkau dihalau keluar daripada kota ini, tapi engkau pasti akan kembali satu hari nanti menawan semula kota Mekah ini. Dan itu yang berlaku ketika Nabi SAW dan para sahabat dapat menawan semula kota Mekah, ataupun dipanggil Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Maka telah datang Nabi dan para sahabat beramai-ramai, akhirnya mereka dapat masuk semula ke kota Mekah, Masya Allah, dengan keadaan yang penuh mulia. Maka itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Jadi bila Allah bersumpah dengan satu perkara, maksudnya perkara itu perkara yang hebat, perkara itu perkara yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersumpah dengan perkara yang sia-sia. Maka itu menunjukkan kemuliaan kota Mekah. Wa walidin wa ma walad, demi ayah dan demi anak. Allah bersumpah demi ayah, wa walid, walid dengan walid. Kan ada orang dia panggil ayah dia walid, ada orang dia panggil abi, ada orang panggil abah, ada orang panggil ayah, terpulanglah. Walid maksudnya ayah. Wa walidin, demi walid, demi ayah, wa ma walad, dan demi anak. Allah bersumpah demi bapa dan demi anak. Siapa bapa, siapa anak? Kata ahli tafsir, walid, anak, bapa yang dimaksudkan dekat situ iaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam bapa manusia, Abul Bashar. Nabi Adam ni Abul Bashar. Semua manusia hari ni yang kita nampak ni, semua ni daripada satu orang manusia saja asalnya, Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah, Abul Bashar, dengan ayah kepada semua manusia. Jadi itu dan wama walad, dan demi anak zuriat keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah sebut ini, Allah nak kita berfikir kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita fikir daripada satu orang aja manusia dalam dunia, semua satu orang aja manusia, dengan dua lah, dengan isteri, dengan Siti Hawa, dan akhirnya kita tengok berapa ramai yang hari ni yang berlaku kan. Jadi kita ni semua, ayah kita semua satu je, akhirnya balik satu, Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Jadi itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berkembang biaknya manusia ni, Masya Allah. Berkembang biak manusia ni, seluruh benua ada manusia ni. Dan daripada satu orang manusia, akhirnya zuriat keturunan hari ni kita tengok berbeza-beza. Ada negara yang belah-belah Asia ni fizikal dia begini, kulitnya mungkin sawo matang begitu. Kalau dekat belah-belah Eropah, kulit dia lain. Kalau dekat belah-belah, jadi semua ada yang macam-macam. Warna kulit pun berbeza. Subhanallah. Jadi asalnya daripada satu orang manusia, tapi anak-anak dia akhirnya berubah. Macam mana itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Pernah tak kita renungkan? Daripada Nabi Adam AS tu satu bahasa je dia bercakap dengan anak dia. Tapi hari ni berapa bahasa yang wujud atas dunia ni, yang berubah, totally berubah. Bukannya berubah sikit-sikit, totally berubah. Tulisannya pun berubah. Masya Allah. Macam mana agaknya kalau kita fikirkan hebat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh tercetusnya bahasa-bahasa dalam dunia ni yang totally berbeza. Subhanallah, tulisannya pun berbeza, susunannya pun berbeza, cara sebutnya pun berbeza. Masya Allah.
Macam mana manusia yang hari ni adat yang berbeza, makanan berbeza. Kita di negara kita di belah Asia kita makan begini, kalau dekat Arab makannya lain, makanan lain, dekat Eropah makanannya lain, dekat belah Afrika makanan lain, semua makanan lain-lain. Subhanallah. Jadi itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu renungkan. Jadi Allah bersumpah, Allah mengatakan wa walidin wa ma walad, demi bapa dan demi anak. Masya-Allah. Bapa tu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa ma walad, dan demi anak. Anak tu siapa? Kita lah semua, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Masya-Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu di dalam kesusahan. Di dalam kesusahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah mencipta manusia itu dalam kesusahan. Jadi ada beberapa pandangan ahli tafsir, ada yang mengatakan penciptaan manusia itu dalam kesusahan, maksudnya ibu yang mengandungkan anak itu bukan senang. Nak mengandungkan anak, nak melahirkan anak itu dengan penuh susah payah. Tetapi pengorbanan seorang ibu itu sangat mudah. Sebab apa? Sebab kasih sayangnya kepada anak itu. Masya Allah, dia sanggup buat apa sahaja. Sebab itulah manusia yang paling ialah setelah Nabi SAW, manusia yang perlu kita jaga hatinya ialah ibu kita. Nabi SAW kata, jagalah ibu, kemudian ibu kamu, dan kemudian ibu kamu, dan kemudian ayah kamu. Sebab hati ibu ini dia mudah terguris. Masya Allah. Jadi kalau kita nak cakap kasar-kasar kepada mak kita, kita bayangkan kalau anak kita cakap kasar kepada kita, kita terguris tak hati kita? Begitulah juga kalau kita cakap kasar kepada ibu kita. Dan kita besarkan anak kita, susah tak kita besarkan anak kita? Macam-macam kan cabaran kita nak besarkan anak kita. Macam itulah cabaran dulu mak kita, ayah kita besarkan kita satu ketika dahulu. Sebab itulah yang keredaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam redha seorang ibu, seorang anak. Walaupun dia wali besar macam mana pun, orang kata dia wali boleh terbang sekalipun, dan mak dia, walaupun mak dia bukan Islam sekalipun, mak dia belum masuk Islam sekalipun, dia tetap taat, kena taat kepada mak dia tu. Selagi tidak melanggar perintah Allah, dia kena taat kepada mak dia. Begitu sekali, Masya Allah. Jadi ibu. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Maksudnya ibu itu yang menanggung kesusahan untuk melahirkan seorang anak ke dunia ini. Masya Allah. Dan ada juga ahli tafsir yang mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Maksud dia memang dunia ini tempat untuk susah. Memang dunia ini tempat ujian. Maka yang namanya kehidupan ini memang ada ujian, memang ada kesusahan. Kalau kita nak hidup senang, nak senang macam mana? Kita memang dekat dunia, memang ada tempat ujian. Dunia ni sendiri pun memang tempat ujian. Tempat senang adalah syurga. Dalam syurga tu tak ada kesusahan. Dalam syurga tak ada kesedihan, sedih tak ada dalam syurga. Dalam dunia, dalam syurga tak ada rasa bosan, tak ada. Dalam syurga tak ada sakit. Dalam syurga tak ada lemah, semua kuat aja. Dalam syurga tak ada tua. Semua orang akan masuk syurga, dia akan menjadi muda semula. Masuk syurga. Dalam syurga tak ada najis. Sebab semua makanan yang dia makan, dia tak akan jadi najis, tapi dia akan menjadi peluh. Peluh tu bau wangi macam kasturi. Dalam syurga tak ada sampah. Tak ada sampah, tak ada sisa buangan, sisa kumbahan, tak ada. Dalam syurga tak ada malam. Ramai orang tak tahu. Dalam syurga tak ada malam. Syurga cuma ada siang saja. Sebab apa? Sebab kalau malam ni kita kat dunia ni, sebab kita ni manusia lemah, bateri kita habis. Pagi kita bangun sampai ke petang, sampai ni maghrib ni pun mata pun dah terpejam saja. Sebab apa? Bateri kita dah nak habis dah. Kejap lagi bateri kita habis, kita pun tidur. Kita cas bateri kita supaya besok pagi kita boleh bangun dalam keadaan segar. Tapi dalam syurga tak payah. Ahli syurga tu bateri dia tak habis, maka tak payah nak waktu cas bateri, tak payah. Sebab tu dalam syurga sentiasa siang, dia tak ada malam. Jadi sentiasa enjoy.
sentiasa bergembira tanpa berehat, non-stop, unlimited. Apa betul unlimited yang sebenarnya dalam syurga? Tak ada waktu untuk berehat. Masya-Allah kan? Sebab tak ada penat. Buat apa nak berehat? Tak penat pun. Kekuat dalam syurga kan. Jadi sentiasa enjoy kan. Subhanallah. Itu nikmat dalam syurga. Tapi yang namanya dunia ni memang tempat ujian. Nabi SAW satu ketika Nabi ambil satu batang dahan, Nabi coret dekat atas pasir tu, Nabi bagi lukiskan dekat atas pasir, Nabi bagi sahabat tengok. Okey, Nabi lukis atas pasir tu, Nabi bagi sahabat tengok. Oh, ni ada kertas ni. Boleh tulis ni. Boleh tulis. Pensel pun ada. Kebetulan Nabi lukis macam ni. Okey, sekejap Ni lukis simple je. Senang, tak susah. Nabi coret atas pasir. Nabi buat petak, satu petak. Nabi buat satu garisan panjang terkeluar daripada kotak ni. Dan Nabi buat garisan kecil-kecil kiri kanan ni ada garisan dia ni. Maka Nabi kata apa? Nabi kata ini adalah kehidupan manusia. Yang kotak ini itu adalah kehidupan manusia, umur manusia. Dan yang garis yang panjang ini angan-angan manusia, cita-cita manusia. Dia punya objektif matlamat kehidupan manusia ni biasanya lebih daripada tahap umur dia. Dia rancang nanti kita 20 tahun kita nak buat sekian. Kita 30 tahun lagi kita nak buat sekian. Kita rancang. Padahal umur dia setahun pun tak sampai lagi. Malaikat dah start countdown dah, umur dia dah sikit dah padahal. Dia dah rancang, tapi dia punya rancang plan tu nak buat panjang kan, panjang itu ini. Subhanallah Dia rancang nak buat itu ini. Kadang-kadang manusia ni dia rancang besok kita pergi sini, besok kita pergi sini, minggu depan kita pergi. Padahal rupanya itu hari terakhir dia dalam hidup dia. Masya Allah. Satu hari saya tengok pagi-pagi tu ada aksiden kan, Masya Allah. Orang pergi kerja, aksiden naik motor kan, ke tepi jalan, kesian tengok kan, meninggal dunia. Naik motor, dia berlanggar dengan, tak tahulah apa jadi. Rasanya kita lalu pagi lagi pukul 8 macam tu kan. Pertama orang tengah sibuk pergi kerja, dia dah terbaring dekat situ. Dah ada ambulans, ada polis, nampak berbungkus plastik hitam. Kita tahulah dia dah meninggal lah. Ada motor jatuh, ada plastik hitam. Maka kita fikir, Masya Allah, dia ni mesti nak pergi kerja. Mesti dia dah rancang hari itu. Dia nak plan kerja dia, buat itu, ini, itu, ni, apa benda dia nak settlekan kerja dia, itu, ini, itu, ni. Mesti dia dah plan. Tengah hari nanti nak makan kat mana, malam nanti nak makan kat mana, petang nanti nak keluar dengan family. Rupanya pagi itu datang ajal dia. Allahu Akbar. Itulah kita manusia. Maka kata Nabi, kebiasaannya kita punya kalau bahasa Arab dia panggil umniyah, kita punya cita-cita kita plan kita biasanya terlebih daripada umur kita. Padahal umur kita tak sampat pun untuk kita capai matlamat kita tu. Dan di kiri kanan ini kata Nabi, yang garis kecil ini adalah ujian kehidupan dalam dunia. Ujian kehidupan dalam dunia ni, selepas selesai satu ujian akan datang ujian seterusnya. Selesai satu ujian, datang ujian seterusnya. Selesai satu ujian, datang ujian seterusnya. Sampai mati. Selagi hidup, selagi itu ada ujian. Selagi hidup, selagi itu ada ujian. Jadi ada orang kata, kenapalah saya ni hidup macam-macam masalah. Kejap masalah ini, kejap masalah itu, kejap masalah ni, kejap masalah itu. Memanglah. Memang dalam dunia ni tempat ujian. Masalah yang Allah berikan itu bukan masalah, itu ujian. Allah nak tengok kita buat macam mana. Kita ada masalah dalam keluarga kita, Allah nak tengok macam mana kita handle masalah tu. Kita ada masalah dekat tempat kerja kita, Allah nak tengok macam mana kita handle masalah tu. Kita ada masalah dengan kawan-kawan kita ada masalah dengan jiran kita ada masalah kewangan, kita ada masalah kesihatan, kita ada masalah itu, masalah ni, masalah tu, masalah ini. Itu ujian sebenarnya. Allah nak tengok macam mana kita handle masalah tu. Adakah kita handle mengikut hawa nafsu, ataupun kita uruskan masalah tu mengikut aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Nabi SAW. Itu je. Jadi selagi hidup tu memang ada ujian. Yang namanya hidup ni memang ada ujian. Masya Allah kan. Jadi kalau
Orang yang memang selagi hidup, selagi itulah ujian. Jadi sebab itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Tetapi ujian ini dia akan rasa ringan. Ujian atas dunia ni dia akan ada rasa ringan sekiranya kita ada sifat apa? Sabar. Pertama sekali sifat sabar. Sebab kata, dalam hadis Nabi kata apa? As-sabru dhiyaun. Sabar itu dia adalah dhiya. Dhiya ini kalau bahasa Arab cahaya yang kuat, cahaya matahari. Kalau cahaya lampu ni dia tak boleh panggil dhiya. Kalau bahasa Arab kan cahaya lampu ni bukan panggil nur. Kan ada cahaya kan, tapi kalau dhiya ini dhiya ni cahaya macam cahaya matahari yang terang, kita tak boleh nak tengok, silau mata kita. Jadi hadis Nabi kata as-sabru dhiyaun. Sabar itu adalah cahaya yang kuat. Sebab apa? Sebab orang yang ada sifat sabar dalam hatinya, walaupun dalam ujian, tapi cerah jalan dia. Dia tahu apa yang dia nak buat. Dia tahu jalan mana yang dia nak buat, jalan mana yang dia nak pergi, apa tindakan yang kena ambil. Semua nampak depan mata dia. Sebab apa? Sebab dia ada sabar. Tapi kalau orang tak ada sifat sabar, dia akan rasa gelap, dia tak ada cahaya. Bila dia timpa ujian, dia akan rasa dunia ni gelap. Tak tahulah saya apa saya nak buat dah lepas ni, tak tahulah apa. Dia rasa dunia ni gelap. Dia akan rasa dunia ni sempit. Dia akan rasa dunia ni sempit sangat. Tak ada ruang untuk dia bergerak dalam ketika dia ditimpa ujian. Sebab apa? Sebab dia tak ada sifat sabar. Jadi kalau orang yang ada sabar, kata Nabi as-sabru dhiyaun. Sabar itu adalah cahaya yang terang benderang. Dan yang kedua, ujian ini, dunia ni dia akan terasa ringan bila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Tuhan yang Maha hidup dan tidak akan mati. Al-hayy alladzi la yamut, yang hidup dan takkan mati. Kita hari ini kita bergantung dengan benda yang mati, ataupun kita bergantung dengan benda yang hidup tapi akan mati. Tapi kita nak mesti bergantung dengan benda yang hidup dan takkan mati, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala ujian dunia ni dia akan terasa ringan. Dan yang ketiga, ujian dunia ni akan terasa ringan bila kita sentiasa ingatkan diri kita bahawa dunia ni hanyalah sementara dan hidup kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Di akhirat itulah kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan di akhirat esok diambil satu orang yang dekat dunia ni hidupnya paling mewah. Dekat dunia ni hidupnya paling mewah, tapi dia ingkar perintah Allah, dia tidak taat kepada perintah Allah. Di akhirat besok orang ini diambil dan dicelupkan sekejap masuk dalam neraka. Celup masuk neraka, keluarkan balik. Sekejap je, letak sekejap, keluarkan balik. Kemudian ditanya kepada dia, dahulu kamu hidup atas dunia dulu, kamu pernah tak rasa susah? Pernah tak kamu rasa susah? Maka dia akan kata, ya Allah, dia ditanya, kamu kat dunia dulu pernah tak rasa senang? Hidup atas dunia pernah rasa senang tak? Maka dia terus lupa yang dia pernah senang hidup atas dunia dulu. Sebab apa? Sebab baru celup sekejap je dalam neraka, belum campak masuk terus. Baru celup sekejap. Maka dia lupa dekat dunia dulu dia pernah mewah. Dia pernah ada rumah yang mewah, kediaman yang mewah, kenderaan yang mewah, dengan kedudukan yang mewah. Dia lupa semua benda tu. Maka dia kata, ya Allah, dekat dunia dulu sayalah orang yang paling susah. Saya tak pernah rasa sedikit pun kesenangan atas dunia dulu. Masya Allah. Dia lupa hidup atas dunia ni pernah mewah. Sebab apa? Baru kena celup sekejap masuk dalam neraka, belum dicampak masuk terus lagi. Begitu juga dalam hadis Nabi diceritakan, dibawa seorang yang paling susah hidupnya atas dunia ni. Orang yang paling susah hidup atas dunia ni, tapi dia seorang yang taat kepada perintah Allah. Maka dicelup sekejap dalam neraka, dimasukkan sekejap, dia keluar balik. Masuk sekejap je, masuk sekejap, keluar balik. Maka ditanya kepada dia, kamu pernah tak hidup susah atas dunia dulu? Maka dia ni sebab baru celup sekejap je dalam syurga, belum masuk terus lagi, mau masuk sekejap keluar balik. Dia terus lupa dekat dunia dulu dia pernah hidup susah. Dia kata, ya Allah, dekat dunia dulu saya langsung tak pernah rasa susah. Dia lupa dekat dunia dulu dia pernah sakit, dia pernah susah, dia pernah itu, dia pernah ini, pernah itu, pernah ini. Semua dia lupa. Sebab apa? Baru masuk sekejap dia, satu langkah dia masuk syurga, terus dia lupa, belum masuk terus lagi. Masya Allah. Itu nak cerita hidup atas dunia ni sangat-sangat sekejap.
Hidup atas dunia ni sangat-sangat sekejap. Di akhirat besok, Allah rakam dalam Al-Quran kan, macam mana dialog dekat akhirat besok. Ditanya kepada orang-orang di akhirat besok, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Dulu kamu hidup atas dunia berapa tahun? Kamu hidup atas dunia, umur kamu atas dunia dulu berapa tahun kamu hidup atas dunia dulu? 50 tahun ke, 60 tahun ke, 70 tahun ke, 80 ke, 90 tahun ke? Cuba cerita. Umur kamu ketika hidup atas dunia dulu berapa tahun kamu hidup di dunia dulu? Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Mereka menjawab, qalu labithna yawman. Ya Allah, kami dulu hidup atas dunia 1 hari aja. Masya Allah, lupa yang dia dulu umur hidup atas dunia dulu 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, dia lupa sebab rasa sekejap sangat. Dan bila dah nampak syurga neraka, baru dia sedar itulah kehidupan sana tu yang sebenarnya, ini semua main-main. Maka dia orang akan jawab apa? Qalu labithna yauman. Dia kata yauman, ya Allah, kami dulu hidup atas dunia sehari je. Itu pun dia ragu-ragu. Dia kata, betul ke kita hidup sehari? Rasanya macam sehari pun tak sampai rasanya. Dia kata qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Dia kata mungkin tak sampai sehari kot, ba'da yawmin. Dia kata mungkin kami hidup atas dunia dulu separuh hari je kot rasanya kot. Hidup atas dunia dulu, tak ingatlah berapa umur kami, rasanya separuh hari je kot, sebab sekejap sangat rasanya. Mungkin sehari pun tak sampai kot. Dan bila dia sebut separuh hari, itu pun dia ragu-ragu juga. Betul ke kita hidup separuh hari atas dunia dulu? Rasa macam sekejap sangat hidup atas dunia dulu. Maka dia kata, fas'alil adin. Ya Allah, engkau tanyalah para malaikat yang jurucatat ni, al-adin, pencatat ini, mereka lebih tahu berapa sebenarnya umur kami atas dunia dulu. Kami pun tak ingat dah umur kami berapa atas dunia dulu, tapi kami rasa macam sekejap sangat. Masya Allah, itu dia. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah kata apa? Illa bithum illa qalila. Sebenarnya hidup kamu atas dunia ni qalil. Qalila, qalil tu sedikit. Kalau bahasa Arab kathir banyak, qalil sedikit. Qala illa bithum illa qalila. Sebenarnya hidup kamu atas dunia ni sedikit saja, sekejap aja. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalaulah kamu sedar benda ni, kalaulah kamu awal-awal lagi kamu dah sedar betapa singkatnya hidup kamu atas dunia ni, Masya Allah, maka itu dia. Itu cara yang ketiga. Bila mana seorang dia kenang semula betapa singkatnya hidup atas dunia ni dan betapa hidup di akhirat esok, di sanalah kehidupan yang kekal abadi, maka semua ujian atas dunia ini akan terasa ringan. Semua ujian atas dunia akan terasa ringan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Jadi memang kita ini ujian. Hadis Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mu'min, penjara kepada orang yang beriman. Sebab apa penjara? Sebab banyak sangat pantang larang. Kita sebagai orang beriman atas dunia ni, pantang larang banyak. Benda ni tak boleh makan, benda ni boleh makan. Benda ni boleh minum, benda ni tak boleh minum. Benda ni baju ni boleh pakai, baju ni tak boleh pakai. Benda ni boleh tengok, benda ni tak boleh tengok. Benda ni boleh cakap, benda ni tak boleh cakap. Tempat ni boleh pergi, tempat ni tak boleh pergi. Jadi banyak pantang larang. Kita orang beriman ni hidup atas dunia ni banyak pantang larang. Sebab itu dinamakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan syurga ini, dunia ini ibarat syurga kepada orang yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab dia mewah. Kita tengok ini hidup, orang kata apa, unlimited. Dia bangga, dia kata saya buat apa yang saya nak, semua saya buat. Dia seronok, tak ada siapa boleh kawal saya. Freedom. Dia kata itu fahaman sekarang hari ini. Dia fahaman, dia kata apa, tak ada siapa yang boleh sekat kebebasan kami. Ini hak kami kan? Ini hak kami. Kami nak buat apa, kami punya suka. Kami nak makan apa, kami punya suka. Kami nak pakai baju ke, tak nak pakai baju pun, itu kami punya suka, badan kami. Dia kata kami nak kahwin dengan siapa pun, sama jenis ke tak sama jenis ke, itu hak kami. Jangan sekat kebebasan kami. Itu memang betul kata Nabi. Wa jannatul kafir. Dunia ni adalah ibarat syurga kepada orang yang bukan Islam. Dia bebas, dia nak buat apa saja, dia rasa dia bebas, tak ada siapa boleh sekat dia. Masya Allah, dia buat apa saja yang dia nak kan? Dia rasa suka hati dia. Subhanallah, itu dia.
Tapi kita kena ingat satu aja. Ya, dia kena pilih satu. Sama ada nak senang sekarang, susah dekat sana, ataupun susah dekat sini, senang dekat sana. Kena buat pilihan dah. Kita sekarang ni sekarang hidup dunia, dan satu hari nanti akan hidup di akhirat. Jadi siapa yang dia pilih sanggup susah sekejap dekat sini, dia akan hidup senang dekat sana. Tapi kalau dekat sini dia nak hidup senang, dekat sana nanti dia akan melarat. Dekat sana dia akan susah. Dan dekat sana tu hidup yang sebenar. Kita hidup atas dunia ni pejam celik, umur kita dah berlalu habis dah. Berapa tahun dah umur kita dah habis. Berapa baki lagi pun kita tak tahu, tinggal sikit je. Berapa ramai kawan-kawan kita yang kita kenal dah tak ada. Masya Allah. Berapa ramai jemaah-jemaah kita yang kita kenal dah tak ada. Kawan-kawan kita yang sama-sama belajar dulu, ada jiran-jiran kita, kejiranan kita, ramai keluarga kita dah tak ada. Masya Allah. Jadi itu semua mengingatkan kita betapa sekejap hidup atas dunia ni, singkat sangat hidup atas dunia ni. Hidup dekat akhirat besok, bayangkan satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Kita satu hari dekat dunia 24 jam aja, tapi satu hari dekat akhirat ibarat 1000 tahun di dunia. Satu hari, 1000 tahun berlalu baru satu hari. Masya Allah. Jadi itu nikmatnya dalam syurga itu, dia tak ada yang rasa bosan, tak ada yang rasa penat. Dalam syurga tak ada rasa susah. Jadi susah sekejap je hidup atas dunia ni. Subhanallah. Jadi sebab dunia ni memang tempat ujian. Memang tempat ujian. Jadi kita kena betulkan balik kita punya kacamata kita. Kita nampak semua masalah ni dia adalah ujian daripada Allah. Masalah tempat kerja itu ujian daripada Allah. Masalah dekat rumah ujian daripada Allah. Dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan adik-beradik, dengan jiran, masalah kewangan, masalah kesihatan, masalah apa sahaja pun itu adalah ujian daripada Allah. Allah nak tengok macam mana kita jawab ujian tu. Apa jawapan kita nak jawab, kita apa tindakan yang kita nak bawa, apa yang kita nak buat, itu yang Allah nak tengok. Maka itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam kesusahan. Hadis tadi itu, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir, dunia penjara orang beriman dan syurga kepada orang bukan Islam. Maka satu hari, kalau tak silap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun siapa tak ingatlah, dia seorang khalifah ni, dia naik atas kuda, dia jalan atas kuda pakai baju yang cantik. Dia naik atas kuda pakai baju yang cantik dan dia jalan naik atas kuda. Kuda ni kenderaan mewah lah. Kuda kan, kalau orang biasa marahin dia tak naik kuda kan, dia naik unta, keldai kan. Tapi kalau orang yang mewah naik kuda, lagi mahal kuda dia, lagi mewah lah zaman dulu lah. Ada orang Yahudi ni, dia duduk tepi jalan, pengemis, dia gelandangan Yahudi ni. Maka dia tengok Sayyidina Ali kalau tak silap, ataupun siapa saya tak ingat, dia kata, wahai khalifah, saya nak tanya sikit kamu, Nabi kamu pernah kata adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia ini adalah penjara kepada orang beriman dan syurga kepada orang yang bukan Islam. Tapi kamu tengoklah sekarang ini, saya ni, orang Yahudi ni, dia kata, saya ni pengemis duduk tepi jalan, gelendangan, tak ada apa. Apa syurga yang saya dapat atas dunia ni? Dan kamu dah pakai baju cantik, hidup mewah, maka apa penjara yang kamu Nabi kamu kata orang beriman ni dalam penjara, sedangkan kamu tengok kamu hidup mewah begini. Maka subhanallah, dia jawab apa? Cantik jawapan dia. Dia kata, Isma', dengar, dia kata, Nabi saya cakap betul. Nabi saya kata dunia ni penjara orang yang beriman. Sebab apa? Sebab kamu tengok saya hari ni, walaupun begini, hidup saya mewah begini, tapi nak dibandingkan kemewahan yang saya ada sekarang ni dengan nikmat yang saya akan dapat di syurga besok dekat akhirat, maka kemewahan saya ni tak ada apa-apa pun, macam dalam penjara aja. Kalau nak dibandingkan kemewahan saya ni dengan syurga yang saya akan masuk nanti, kemewahan dalam syurga nanti, kemewahan saya ni macam dalam penjara aja. Masya Allah, subhanallah. Dan kamu tengok, kamu hidup susah kan, tapi kalau nak dibandingkan dengan kesusahan yang kamu akan dapat dalam neraka besok kan, kamu ni kira syurga lah ni.
Ya, dibandingkan kesusahan, sengsara, azab kamu akan dapat dan neraka besok, kamu dikira syurga lah, masya-Allah. Jadi beruntunglah. Itu kelebihan Allah bagi kepada orang yang dia Allah berikan harta hidup atas dunia ni, tapi dengan harta dia dapat gunakan pada jalan yang betul. Masya-Allah, itu kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Ya. Waktu pun dah habis dah, nak masuk isyak dah. Jadi ayat seterusnya ni tak sempatlah kita baca, nanti insya-Allah dalam akan datang kita baca insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik dan bimbing kita insya-Allah kepada dalam kehidupan kita yang masih berbaki ini. Mudah-mudahan Allah lorongkan kita ke jalan yang Allah redai dan akhirnya kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan terampun dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kata saya pun maaf atas segala kekurangan. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.